Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton video saya pada hari ini. Okey, pada kali ini saya nak share mengenai forex. Buat sedikit sharing dari apa yang saya telah belajar dan apa yang saya tahu mengenai forex. Okey, first of all, kita nak trade forex ni kena ada trading plan. Okey. Trading plan ni contohnya kita kena tahu risk reward ratio kita, time management kita. Okey. Time management ni penting sebab tak semua orang boleh trade dalam masa yang panjang. Contohnya, orang-orang yang bekerja tu mungkin dia trade pada waktu dia habis kerja, ada yang trade waktu sebelum kerja, ada trade waktu dia rehat dan sebagainya. Jadi kita kena tahu waktu yang sesuai untuk kita trade. Kita kena ada time management kita. Okay. And then ada orang trade mengikut sesi. Ada orang yang power trade kat sesi London, ada orang yang trade pada sesi New York dan trade pada sesi-sesi lain. Okay, jadi kita kena tahu waktu yang sesuai untuk kita trade. Okay, dalam trading plan kita juga kita kena ada trading journal. Kenapa kita kena ada trading journal? Sebab trading journal ni setiap kali kita entry, kita akan tulis kat trading journal kita. Okay, kita akan tulis, okay, kita entry pair apa, kenapa kita entry pair itu. Sebab setiap entry must have a reason, guys. Must have a reason. Okay. And kita guna teknik apa. Jadi kita kena ada trading plan dan trading journal ni. Okay. Okay, seterusnya kita mesti tahu teknik yang sesuai dengan kita. Sebab tak semua teknik sesuai dengan diri kita ni. Ada orang dia hebat atau dia memang menguasai teknik moving average, teknik Bollinger Band, SNR, SND, trendline, divergence, Elliott wave dan sebagainya. Tak semua orang terror dan power pada semua teknik. Kalau korang power pada satu teknik, korang maintain guna teknik tu. Okay. Macam mana kita nak tahu teknik yang sesuai untuk kita? Okay, kita belajar semua teknik ni, kita fahamkan, kita mendalami dulu ilmu-ilmu yang ada ni. Sebab tak silap saya, ilmu-ilmu ni semua percuma kat Google. Korang boleh cari kat Google, korang boleh cari kat babypips.com. Sebab kat situ korang boleh belajar mengenai semua teknik yang ada. Okay, jadi korang belajar je. Sebab ilmu percuma ni kita kena hargai. Sebab kalau ilmu percuma pun korang tak boleh nak hargai, macam mana korang nak hargai ilmu yang berbayar? Okay, jadi korang test lah semua teknik yang ada ni kat akaun demo tau. Jangan test kat akaun real, nanti rugi pula. Korang test kat akaun demo, korang test. Okay, bila dah test, mesti korang akan tahu teknik mana yang sesuai betul. Kalau korang dah tahu yang korang ni terror atau power pada teknik SNR, jadi guna teknik SNR. Sebab tak semua orang diberikan kelebihan yang sama. Sebab okay, itulah. Okay, seterusnya emosi. Okay, kenapa kita kena tahu pasal emosi kita? Kenapa kita kena jaga elok-elok emosi kita? Macam saya, jujur saya cakap, saya memang tak boleh kawal emosi. Sebab setiap kali saya entry, kalau dia floating merah, saya memang tak senang nak duduk diam. Saya ni tak tahulah, saya memang jujur saya cakap, saya memang tak boleh duduk diam, tak boleh nak bertenang. Setiap kali je saya mesti akan buka MetaTrader, saya akan tengok, saya akan check dah biru belum. Jadi kita kena jaga emosi kita. Sebab yalah, kalau emosi tak berjaga, macam mana kita nak jaga duit kita kan? Sebab okay, ni sebab yang seterusnya. Sebab asyik saya ni asyik cakap sebab je. Ini sebab yang seterusnya. Emosi saya tak jaga. Setiap kali entry saya akan buka MetaTrader. Setiap masa saya buka. Saya pun kadang-kadang bila dah profit 50 pips, saya terus tutup. Tapi setiap entry yang saya masuk tu, saya tahu dia boleh pergi lebih daripada 50 pips. Tapi emosi yang ada pada diri saya ni buat saya tak senang tengok profit atau loss yang saya ada tu. Jadi emosi tu memang jujur saya cakap, kena jaga elok-elok. Kalau korang nak tengok lah, saya bagi contoh lah
Ini akaun demo je. Macam ni. Nampak? Kalau sebenarnya setiap kali entry di akaun real, saya akan entry di akaun demo juga. Akaun di demo tak ada SL, tapi akaun di real saya ada SL. Okay, korang boleh tengok lah apa yang saya entry ni. Macam Euro USD ni, dia pergi dah 130 pips. Saya tahu dia boleh pergi lagi. Di akaun real, setiap kali dia pull back, saya confirm akan close. Sebab saya takut dia akan hit BE dan sebagainya. Jadi itulah emosi kena jaga kan. Nampak? Okay, korang boleh tengok kat saya punya. Okay, ni. Okay, korang tengok kat sini. Kebanyakan entry saya lebih daripada 50 pips. Kebanyakan darinya. Target saya memang lebih daripada 50 pips. Tapi di akaun real saya selalu tutup awal sebab emosi saya tak jaga. Itulah. Nak buat macam mana? Emosi memang kena jaga. Kalau emosi tak jaga, kita boleh rugi besar. Okay, tipulah kat demo, ada je loss. Okay, korang tengok kat sini, kebanyakan entry-nya semua lebih daripada 50 pips. Dan saya layer lah sebab saya tahu, saya tak cakap saya ni hebat, tapi saya tahu teknik yang saya guna ni boleh untung berapa pips. Jadi sebab tu saya layer. Sebab lagi satu, akaun demo ni tak ada emosi sebab bukan duit betul. Okay, ada yang 200 pips, ada yang loss, ada yang 600 pips, 700 pips. Tapi ni akaun demo je semua. Dan goal memang banyak pips korang boleh buat kalau korang tahu dia nak pergi mana. Akaun demo ni profit 87,000, tapi bukan duit betul, duit demo. Jujur lah, duit demo. Okay, sekarang ni saya tengah mahirkan entry guna lot size kecil je, 0.01. Saya nak mantapkan lagi ilmu saya. Saya nak backtesting selalu, and setup yang saya jumpa semua saya akan test. Okay, jadi doakan saya supaya saya berjaya dengan teknik yang saya selalu gunakan. Okay, korang pun sama, jangan lupa berdoa supaya ilmu mudah melekat kat otak. Okay, seterusnya, setiap kali entry, betul, setiap kali entry kita kena tahu berapa target kita. Okay, daily atau harian kita nak berapa ringgit, berapa dolar profit yang kita nak. Kalau contoh, kalau korang target sehari $10, korang kejar $10. Tapi kena ingat, korang kena guna teknik yang sesuai dengan korang untuk dapatkan target korang. Okay, harian korang target berapa? $10. Seminggu berapa? $50. Sebulan $200. Okay, cukup. Kita sebagai trader baru ni, jangan tamak. Dalam hidup ni jangan pernah nak tamak. Kita usaha sikit-sikit, kita dapatkan sikit-sikit. Cukup lah. Jujur saya cakap ni, cukup lah kalau korang boleh bayar duit motor atau duit kereta setiap bulan. Itu pun dah cukup dah meringankan beban diri kita. Sebab lama-lama pengalaman yang kita ada akan terbentuk dalam diri kita. Jadi dengan pengalaman tu, kita boleh tambah atau naikkan lagi target kita. Okay, mungkin harian kita target, naik pula target kita untuk harian $20. Okay, naik ke, jadi seminggu kita buat berapa? $100. Sebulan $400. Jadi kita naikkan target kita sikit-sikit mengikut pengalaman dan tempoh waktu kita trading. Contoh, kita dah trade setahun, kita trade, target kita memang sehari $10 je. Okay, tahun seterusnya, bila kita tahu kita memang ilmu kita tu dah semakin baik, jadi tahun seterusnya kita naikkan target harian kita kepada $20 sehari. Seminggu kita naikkan target kepada $100. Sebulan naikkan kepada $400. Jadi kita perlahan-perlahan. Okay,
Okey, yang seterusnya pula adalah postmortem. Setiap minggu lepas korang dah entry pada hujung minggu atau weekend ni, korang buatlah postmortem. Korang tengok balik trading journal korang, entry yang korang masuk tu semua profitable tak? Lebih tak daripada 70% atau 80%? Contoh korang guna teknik SNR atau divergence atau BBMA. Okey, korang guna SNR korang profit, tapi korang guna divergence korang tak profit. Dari situ kita kena tahu kat mana silap kita guna divergence tu. Mungkin kita silap pandang, mungkin kita silap menggunakan teknik tu. Macam-macam kita boleh berlaku dalam trading ni. Kadang-kadang kita tak sabar tunggu confirmation dan sebagainya. Okey, lagi satu, setiap kali kita buat postmortem tu, kita catat dalam buku atau trading journal kita ni, kenapa kita mesti entry. Macam tadi kita dah tahu reason dia, trading journal tu entry korang dengan reason. Okay, sekarang ni korang kat postmortem tu, korang dah tahu reason kenapa korang entry, dan korang kena tahu kenapa reason korang keluar daripada entry tu. Sebab contoh, kalaulah korang masuk atau korang entry, reason dia breakout. Okay, sejauh mana breakout tu? Korang dah ada entry dengan reason, korang mesti ada reason untuk exit. Kenapa exit? Okay, exit sebab dia dah reverse. Contohlah, saya pun masih tak menguasai lagi waktu nak exit trade ni. Biasanya saya exit trade macam saya cakap, emosi saya tak jaga, jadi 50 pips saya keluar. Itulah, tak apa, itu pengalaman hidup, betul. Maaflah sebab saya rekod ni dah malam, jadi tak berapa nak clear otak saya. Okay, apa-apa pun, good luck pada trader-trader baru di luar sana. Dan apa yang saya nak bagi tahu ni, apa yang saya bagi tahu ni semua diilhamkan dan diinspirasikan daripada trader-trader lain. Saya banyak tengok trader-trader muda kat luar sana. Saya tengok Instagram dorang share tips. Ada yang share signal dan sebagainya. Ada yang share prediction dorang. Ada yang share macam mana nak control Ada yang share macam mana nak tahu rejection macam mana dan sebagainya. Apa yang dorang share, korang manfaatkan lah. Okay, sebab asyik sebab je kan. Kenapa kita kena ada sebab dalam hidup kita? Okay, sebab ilmu yang percuma ni, tolonglah hargai dan manfaatkan ilmu yang percuma tu. Kalau ilmu percuma ni korang tak boleh nak hargai, macam mana korang nak hargai ilmu yang berbayar? Hargailah ilmu yang ada. Okay, maaf, ilmu saya ni memang tak tinggi. Saya pun masih baru lagi dalam bidang trading ni. Saya bermula pada tahun lepas, 2019. Tak silap saya bulan Ogos atau Julai. Okay, so baru berapa bulan je saya dalam bidang trading ni. Jadi saya masih belajar. Jadi salah silap mohon dimaafkan dan ditegur. Korang boleh tegur apa yang saya salah kat komen. Okay, niat saya hanya untuk berkongsi ilmu yang saya ada. Jadi doakan saya, semoga saya berjaya. Dan saya juga akan doakan korang, semoga korang berjaya. Okay, mungkin korang nak tengok berapa profit saya, jadi tak apalah, saya tunjuk je. Okay, nama terpaksa tutup ya. Akaun banyak ni. Okay, saya buka akaun real saya. Okay, untuk minggu ni korang tengok banyak sangat trade yang saya masuk. Ada yang rugi sampai 160 pips GBP JPY. Saya lupa nak letak SL. Jadi pengajaran bagi saya, ada yang sampai nampak GBP JPY rugi. Pak, korang tengok 50 pips keluar. Kebanyakan nampak banyak trade yang saya rugi. Trade ni sebenarnya
Dia dah hit SL. Nampak tak ada SL pun. Teruk betul saya ni. Emosi kan. Sebab nampak dia reject sikit je, terus nak tutup. Okay, ada yang okay, macam USD JPY ni dapatlah juga rezeki 100 pips. Nampak, kebanyakan trade saya tak kena pun saya punya TP. Ada yang kena TP, ada yang tak kena TP. Sebab saya takut nak biar lama-lama. Apalah, tak apa, pengalaman hidup. Satu je lah USD JPY ni kena TP. Yang lain kena SL. Ilmu dan pengalaman perlu diserasikan. Jadi jumlah profit saya minggu ni 40 USD sahaja. Okay, cukup sebagai student. InsyaAllah cukup bagi saya rezeki ni. Apa-apa pun, bersyukur dengan apa yang kita dapat dan mantapkan ilmu kita, kumpul pengalaman yang ada dan gunakan serta manfaatkan ilmu yang diberikan oleh orang-orang lain. Okey, apa-apa pun, terima kasih korang kerana menonton video aku pada hari ini. Ciao.